mereka ini risau bila Mekah telah jatuh ke tangan umat Islam. Tanpa orang-orang Quraisy minta bantuan, mereka melancarkan serangan pada 1 Syawal tahun 8 Hijrah itu untuk menghapuskan tentera-tentera muslimin kononnya, tapi mereka kalah, ya. Apabila mereka kalah, bermakna suku Saqif ni tadi yang menjadi core kepada penduduk Taif sudah terhimpit. Sekeliling mereka habis dah memeluk Islam, dah Hawazin dah memeluk Islam. Hawazin dengan Saqif ini adik-beradik kaedahnya, kan. Kalau dah Hawazin dah memeluk Islam, kita kat puncak ni apa cerita? Takkanlah kita ni nak bertahan, nak turun pun dah kena halang dengan suku Hawazin. Kita mulakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melihat satu kaum, ya, insya-Allah kita akan melihat sejarah satu kaum yang telah datang beramai-ramai untuk memeluk Islam, iaitu suku Thaqif, ya, suku Thaqif, iaitu penduduk-penduduk di kawasan daerah Taif itu. Mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk Islam, ya. Jadi rombongan suku Thaqif dan kemasukan mereka ke dalam Islam. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinatul Munawwarah dari Tabuk pada bulan Ramadan, dan dalam bulan itu juga tiba kepada baginda rombongan suku Thaqif, ya. Sebelum itu mereka telah berunding sesama mereka, akhirnya berpendapat bahawa tidak berkuasa mereka untuk memerangi bangsa Arab seluruhnya yang ada di sekeliling mereka. Jadi kalau kita ingat rentetan sejarah pembukaan kota Mekah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan perang Hunain, ya, perang Hunain, dan dalam perang Hunain itu suku Thaqif ini kalah. Dan bila mereka kalah, mereka telah memeluk Islam sebahagiannya, dan keseluruhan suku Saqif ini masih lagi berdendam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan orang Islam, kerana jatuhnya Makkah pada masa itu, dan mereka cukup bimbang jika sekiranya Islam tidak dihapuskan, maka Makkah dari Makkah akan melimpah ke kawasan Taif dan sebagainya, ya. Jadi sebab itulah tanpa diminta bantuan, selepas daripada Rasulullah SAW berjaya menguasai Makkah, tanpa diminta bantuan, orang-orang suku Saqif ini, ataupun juga dikenali sebagai suku Hawazin, ya, dia Saqif ke atas, Hawazin dekat bawah. Dekat puncak Taif tu, itu Saqif. Bawah sikit tu dekat Kornul Manazil dan sebagainya tu, itu Hawazin, ya. Bahkan Hawazin dan Saqif ini pun daripada kelompok yang sama sebenarnya, ya. Jadi apabila mereka ini risau bila Mekah telah jatuh ke tangan umat Islam, tanpa orang-orang Quraisy minta bantuan, mereka melancarkan serangan pada 1 Syawal tahun 8 Hijrah itu untuk menghapuskan tentera-tentera muslimin kononnya, tapi mereka kalah, ya. Apabila mereka kalah, bermakna suku Saqif ni tadi yang menjadi core kepada penduduk Taif sudah terhimpit. Sekeliling mereka habis dah memeluk Islam, dah Hawazin dah memeluk Islam. Hawazin dengan Saqif ini adik-beradik kaedahnya, kan. Kalau dah Hawazin dah memeluk Islam, kita kat puncak ni apa cerita? Takkanlah kita ni nak bertahan, nak turun pun dah kena halang dengan suku Hawazin dah. Itulah kalau nak faham berkenaan dengan situasi yang berlaku antara suku Thaqif dari Taif dan juga Hawazin dari kawasan Hunain itu tadi, ya. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai, ya, orang-orang Hawazin ni tadi,
sehingga kan salah satu pintu yang menghala ke arah Ji'ranah dan juga menghala ke arah Hawazin tadi di pintu Masjidil Haram telah ditukar namanya menjadi Bab Hunain. Itu kisah Bab Hunain tu. Saya tak ingat nombor berapa pintu Bab Hunain ni, tapi dia berhampiran dengan Babu Fahd, ya. Bab King Fahd. Jadi itu dia ada nama-nama tu, yang baru tu barulah, macam Bab Abdul Aziz dan sebagainya tu. Ada satu kisah masa saya bertugas haji tahun 2011 ke 2010 ke gitulah. Ada seorang Kelantan, dia sesat dalam Masjid Haram. Jadi jumpa dengan orang tabung haji. Dulu masa haji masuk pintu apa? Kena ingat pintu tu. Maknanya baru kita tahu dia punya arah hotel mana. Ingat pintu ni Aziz, kata dia. Masa tu kita gelak sakan. Ya okey lah. Dapat dah tu cluenya. Pintu King Aziz lah tu kan. Maknanya hotel itu belah ni lah, belah Ajiat lah tu. Kata soh Kelantan lah. Jadi semua tu ada sempena, ya. Yang baru-baru King Aziz ke King Fahad, King Abdullah sini pun ada pintu dia masing-masing. Tapi Bab Hunain itu sejarahnya di sinilah, ya. Sejarahnya tu sebagai satu menandakan Rasulullah SAW berdamai dengan orang-orang Hawazin ni tadi, ya. Jadi apabila situasi ini sudah mula menghimpit ke kaki Bukit Taif ini, maka orang-orang Taif tak ada pilihan lagi melainkan mereka perlu berhadapan dengan Rasulullah SAW dan menyatakan keislaman mereka, ya. Itulah dia punya latar belakang dia. Baik. Semua mereka berbai'ah dan memeluk Islam. Lalu mereka kirim satu rombongan diketuai oleh Abdu Yalil. Dia tak ada alif tu. Dia tak ada lam tu. Dia ada Abdu, ya. Bukan Abdul lah. Abdu Yalil. Abdul Yalil pergi ke Madinah. Dan kalau kita ingat, Abdul Yalil ni masa Nabi pergi ke Taif dulu, dialah yang menghina Nabi tu, ya. Dia 3 beradik Abdul Yalil ni, ya. Dia kata, aku hairan lah kalau Tuhan lantik kamu jadi Nabi, kata dia. Ya, memang kata-kata dia tu dahsyat, ya. Tak ada orang lain ke yang Tuhan nak pilih jadi Nabi. Itu kata-kata Abdul Yalil. Tapi itu berlaku pada tahun bila? Tahun 10 kerasulan, iaitu beberapa hari sebelum Nabi diangkat Isra' wal Mi'raj, ya. Beberapa hari atau beberapa minggu lah, gitu lebih kurang. Jadi Nabi, peristiwa di Taif itu sebenarnya Abdul Yalil ni jugalah yang mengupah budak-budak nakal, samseng dan sebagainya. Kamu berbaris panjang jalan nak keluar dari pintu kota Taif ini, kamu rejam mereka berdua ni dengan batu-batu, kan. Perangainya tu pada masa itu tahun 10 kerasulan. 3 tahun kemudian Nabi hijrah, dan peristiwa ini pula berlaku pada tahun 9 Hijrah, bermakna 12 tahun kemudian. Jadi dakwah ni kalau kita nak cepat, dia tak semestinya cepat, kan. Dia tak semestinya cepat dakwah ni tadi. Nabi sendiri pun memakan masa 12 tahun untuk berdakwah kepada si Abdul Yalil ni tadi, ya, pemimpin Taif. Bukan itu saja, dengan darah dan air mata lagi pula dah, dengan darah, keringat dan air mata. Kita sekadar air liur sahaja. Jadi sebab itu janganlah nak cepat sangat hasil dakwah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, bapa saudara sendiri pun tidak memeluk Islam sampailah kesudahnya, kan. Jadi sebab itulah saya bila detik-detik Abu Talib mati dalam kufur ni, saya ada seorang sahabat, ya, yang betul-betul boleh menghayati situasi itu. Sahabat saya ni seorang India, memeluk Islam, dan berjaya menarik ibunya untuk masuk Islam dengan dia, duduk dengan dia. Tapi ayahnya tak nak memeluk Islam sampailah sampai bila? Sampailah suatu malam tragis dah situ. Suatu malam dia jemput saya berforum di kawasan Gopeng, ya. Kalau pergi ke Gopeng, Ipoh. Ya. Kat Sarawak Gopeng Gopeng apa? Macam tahu sangat kampung-kampung. Jadi kalau saya pergi ke Ipoh Gopeng tu, inilah yang sahabat saya ni lah, ya, yang atur jadual. Pagi subuh kat sini, duha situ, tu dia. Serah dia je, kan. Jadi
malam terakhir saya sedang forum di matrikulasi, kolej matrikulasi Gopeng tu. Saya atas pentas ni saya tengok apa hal dia ni duk gelisah pergi mari ni yang sahabat India Muslim ni. Rupa-rupanya malam tu ayah dia sedang nazak. Ayah dia sedang nazak dan ayah dia ni banyak kali dia balik kerja, dia tengok ayah dia ada kat pagar duk bercakap dengan mak dia, kan, dia kiranya berjauhan lah dengan mak dia ni, ya. Sampai ayah nampak kereta dia, ayah dia pun cabut lari. Jadi dia tak berseteru dengan ayah dia, tak bermusuh dengan ayah dia, tapi ayah dia tetap tak nak memeluk Islam, bukan itu saja, datang kempen mak dia supaya balik ke agama dia. Saya tak nak sebut agama apalah, ya. Jadi balik. Jadi dia pun tak ada apalah, jumpa ada peluang ayah dia cakap gini, nampak nak alih tajuk je ayah dia lari. Jadi pada malam tu rupanya ayah dia sedang nazak. Apa jadinya habis je forum, kita turun je minum-minum, dia tak ada lah masa tu. Dia berlari ke hospital rupanya. Pagi esok baru dia beritahu cerita sebenar, ayah dia meninggal dekat subuh tadi, dan beberapa jam sebelum meninggal sempat memeluk Islam sebab mengucap syahadah. Jadi bab tu apabila cerita bab Abu Talib tak sempat memeluk Islam ni, ya kan, bukan tak memeluk lah, maknanya bukan tak sempat. Sahabat ni lah yang lebih mengasai betapa getirnya perasaan Rasulullah pada masa tu, akhirnya terpaksa melepaskan juga pergi dengan kekufurannya lah, ya. Jadi itu yang kadang-kadang kita ni bersyukurlah, ya, lahir sebagai muslimin, muslimah dan semuanya, ya. Jadi sebab itu apa yang menjadi peranan kita pada masa ini ialah pengukuhan akidah antara satu sama lain. Kita dah muslimin, ya, dah beriman, alhamdulillah. Tapi pengukuhan tadi itu, peringkat akidah sahaja tak memadai, kena naik ke peringkat tauhid, maknanya menerima tadbir Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam hidup kita. Apa terjadi? Ya, takdir Allah begitu, Allah menghendaki begitu. Ini tauhid, kan? Jadi yang sahabat ni, alhamdulillah, dia kata syukurlah, dia kata malam tadi ayah dia pun sudah selamat, ya. Dan dia pun buat proses lah untuk ayah dia ni meninggal dalam Islam, maknanya, ya. Itu pengalaman-pengalaman yang kalau kita nak kiranya, kita ni dalam strategi dakwah ini pelbagai. Rasulullah SAW dakwahnya itu sampai ke tahap bapa saudara sendiri pun terpaksa let go tanpa masuk Islam, kan. Nak macam mana? Itu hakikatnya. Jadi kalau poin yang saya nak tekan kat sini, sampaikan soal menerima atau tidak itu bukan soal kita, sampaikan sahaja, ya. Inilah Abdul Jalil 12 tahun kemudian setelah dia menyeksa Nabi SAW dan melakukan apa sahaja, ya, yang dia boleh untuk menghalang Nabi SAW, dia buat. Akhirnya dia mengalah juga. Baik. Mereka ditempatkan oleh Rasulullah SAW di tepi masjid, iaitu di Sufah, ya, di kawasan masjid. Dibinakan untuk mereka beberapa buah khemah di sebelah masjid. Nabi menyanjung sebegitu sekali tetamu datang dari Saqif ni. Sebab apa Nabi melayan mereka dengan lemah lembut sekali? Sebab Bani Saqif ni, walaupun mereka ni intelek, bijak pandai, ya, bijak pandai sebenarnya, sebab tu digelar Saqif, ya, Saqafah sebenarnya. Mereka ada satu perangai, sifat mereka keras, liut semua. Keras sangat. Jadi orang macam ni, strategi dakwahnya ialah memberikan sedikit sanjungan untuk mereka. Jadi Nabi letakkan di tepi Sufah Masjid Nabawi tadi, bina khemah pula untuk mereka. Maknanya khemah tetamu, ra'ikan. Ini okey, supaya mereka dapat mendengar bacaan Al-Quran dan supaya dapat mereka lihat bagaimana cara orang bersembahyang. Hingga beberapa hari lamanya rombongan suku Saqif ini di Madinah berulang alik mereka kepada Rasulullah SAW. Begitu juga baginda selalu datang kepada mereka dan mereka didakwahkan kepada Islam. Makna kata ketika mereka datang ke Madinah tu baru nak berkira, bukan dah memeluk Islam, tidak, baru nak berkira. Jadi Nabi tu yang okey, bina khemah, jamu, kan, nasi Arab, nasi Yaman, macam-macam lah, nasi mandi ke, jamu, kan, habis duit sikit lah pada masa tu, ya. Dan biar mereka tengok apa yang berlaku kepada umat Islam. Dan sementara ni satu benda yang menarik yang saya dapat juga, setelah perang Khaybar, kehidupan orang-orang Islam di Madinah itu mula terasa sedikit mewah.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebelum Khaybar kami nak makan kurma pun tak cukup di Madinah ni. Tak cukup. Apatah lagi Nabi sampai potong dua buah kurma tadi tu, sebelah-sebelah. Makan Aisyah sebelah, Nabi sebelah. Tapi selepas perang Khaybar, kurma berlebihan di Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya. Jadi timing Allah Subhanahu Wa Taala tu complete, perfect. Kan, tidak perlu kita risau tentang timing Allah Subhanahu Wa Taala tu. Allah tahu, kan. Jadi bila kedatangan suku Saqif, yang orang Saqif ni selain daripada mereka ni juga bijak pandai, mereka juga mewah. Maklumlah, orang Cameron Highland, kan, turun mari. Orang Cameron Highland, orang Fraser Hill turun mari. Dan memang cuaca di Taif itu pun, ya, sejuk, kan. Kehidupan mereka tu sepanjang tahun sejuk, nyaman begitu saja. Naik Taif, mula-mula nampak apa dia? Hilton nampaknya kat situ. Besar sangat, kan. Tempat peranginan. Bila mereka turun ni tadi, kita layan mereka dengan sebaik-baiknya. Nak layan macam mana kalau mereka turun sebelumnya? Sedangkan selepas perang Khaybar, kehidupan Rasulullah sendiri pun ada duit lebih lah, kata orang, ada duit lebih. Itu Nabi SAW layan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita melihat semua kat situ, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala berlaku dengan begitu sempurna sebenarnya, begitu sempurna, ya. Baik, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahawa Nabi SAW mengunjungi mereka setiap malam selepas solat Isyak. Baginda berdiri di hadapan mereka dan berucap begitu lama hingga ke lenguh kakinya. Musa ibnu Uqbah radhiyallahu anhu meriwayatkan, rahimahullahu taala, meriwayatkan dalam kitabnya Al-Maghazi bahawa Uthman ibnu Abul As ada bersama dalam rombongan itu, dan beliau adalah orang yang paling muda di antara mereka. Uthman sering ditinggalkan oleh mereka pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka berbual dengan orang-orang tempatan, Uthman dengan senyap-senyap pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda mengenai agama dan meminta baginda membacakan Al-Quran. Ini watak-watak anak muda, ya. Watak-watak anak muda ni tadi, mereka ni sebenarnya lebih mudah, lebih lembut hati mereka itu dengan Islam. Melentur buluh biar dari rebung tu memang betul lah, ya. Okey, dengan itu lama-kelamaan mahirlah Uthman dalam masalah agama. Di samping itu, bila didapatinya Rasulullah SAW sedang tidur, Uthman pergi pula kepada Abu Bakar untuk bertanya. Perbuatannya itu disembunyikan daripada pengetahuan rakan-rakannya, dan sikapnya itu menarik perhatian Rasulullah SAW, dan baginda sayangkan Uthman. Akhirnya masuklah cahaya Islam dalam hati-hati mereka. Sebelum memeluk Islam, Kinanah ibni Abdul Yalil berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pandangan engkau mengenai zina? Dan kami ini adalah orang-orang yang suka berdagang meninggalkan rumah tangga, maka terpaksalah kami lakukannya. Itu dia, ya kan. Jadi ini keperluan bagi mereka, dan inilah pemikiran sekarang. Saya terkejut apabila Korea, kan, Korea yang sekarang hidup terkenal dengan K-pop bersama tu. Mereka undang-undang anti zina mereka tu baru sahaja dihapuskan sekitar 80-an. Maknanya sebelum daripada 80-an ini, saya tak ingat tahun tepat, baca dah baru ni, ya. Mereka juga ada pencegah maksiat seperti Malaysia. Jangan main, kan. Jadi 80-an tu barulah dihapuskan undang-undang anti zina. Maknanya bermulalah kehidupan berkedudukan tanpa kahwin dan sebagainya. Korea, Korea tu dia. Jadi atas alasan yang sama jugalah masyarakat sekarang ini kembali kepada jahiliah apabila menganggap zina itu bukan zina, katanya. Kan, zina itu satu keperluan. Nampak? Jadi zaman Rasulullah SAW pun mereka bertanya pun atas dasar keperluan. Kami ni berdagang, kalau berjauhan, kalau tak buat tu tension lah, kan, maknanya. Gitu. Maka apa jawapan Rasulullah SAW? Zina itu adalah haram kepada kamu, dan Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina, kerana sesungguhnya zina itu perkara keji dan jalan yang buruk. Dan kata mereka, apa pendapat engkau tentang riba?
Jawab baginda, mereka pun menggunakan alasan yang sama. Kami ni pedagang, kalau tak buat riba tu maka tak untunglah kami perjalanan kami. Jawab baginda, kamu hanya boleh memiliki wang pokoknya sahaja. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Maknanya, maksudnya pokoknya sahaja tu sama ada perjanjian yang dah lepas, bunga tak boleh ambil, kamu kena ambil balik yang pokoknya sahaja kalau dah lepas. Kalau akan datang pun sama. Kalau banyak itulah kamu mengeluarkan hutang, mengeluarkan apa-apa sahaja, ya, contohnya, maka banyak itu jugalah yang kamu kena ambil balik. Tapi Islam ni dia berkait dengan persoalan kerohanian. Ini yang susah nak terima sangat ni. Manusia susah nak terima, tapi kalau mereka memahami keadaan ini, mereka akan rasa redha dan rasa suka. Contoh, bila berhutang, kan, 1,000 dinar katakanlah berhutang, maka pusinglah kok mana pun kena bayar 1,000 dinar juga, tak boleh lebih pada tu, kan? Tak boleh lebih pada tu. Tetapi Islam juga mengajar qardul hasan. Qardul hasan ini supaya si penerima hutang tadi tu ataupun si dia panggil apa, pemihutang lah, kan, pemberi hutang, dia tak boleh ambil lebih dah. Yang menerima hutang ni tadi, yang berhutang, si berhutang ni, dia lah kena faham, aku ambil duit orang 1,000 dinar ni, kalau 1,000 dinar ni kalau dia buat berniaga, berapa banyak dia dapat untung, kan? Maka dengan rasa rendah hatinya, dengan rasa sukacitanya, dia pun bagilah lebih 1,010 dinar contohnya, kan? Yang lebih ni kerana tanda terima kasih saya kepada awak kerana sanggup memberi hutang kepada saya. Itu memang dalam syariat amat-amat digalakkan qardul hasan. Kan, qardul hasan. Tapi macam mana nak capai qardul hasan ni tadi? Kadang-kadang diguna istilah qardul hasan, tetapi dah siap-siap dah, bayar dalam masa setahun 1,100, bayar dalam masa 2 tahun jadi 200, jadi 1,100, 1,200 ni diangkatkan dan diagihkan setiap bulan sampailah RM120 sebulan saja, kan? Tak boleh gitu, tu bukan qardul hasan, tu namanya kardul hasan. Tahu apa dia kardul hasan? Kardu ni kera. Qardu ni maknanya nilah kirat, makna berhutang lah, kan. Jadi sekarang ni nak mencapai tahap tu, nak mencapai tahap seperti mana masyarakat Madani pada zaman tu, iaitu bila mereka terima je tanah Khaybar daripada Rasulullah SAW, mereka faham dah, serah balik tanah-tanah Madinah kepada orang-orang Ansar yang telah membantu mereka selama 9 tahun dah. Jadi mereka dah ada tanah sendiri, serah balik. Ketika orang-orang Hawazin memeluk Islam, datang memeluk Islam, maka diserahkan kembali harta rampasan perang itu kepada orang Hawazin. Ini Nabi tak suruh ni. Saya baca beberapa ulasan baru ni, artikel-artikel ni, ya, mereka mengatakan Nabi yang suruh. Saya tak jumpa fakta yang mengatakan Nabi suruh. Nabi tak suruh mengembalikan semula harta rampasan perang tadi, tak ada. Sebaliknya, para sahabat ini yang dengan sukarela, sukacitanya kembalikan, sebab mereka itu sudah saudara-saudara kita. Ia bermula apabila perang Bani Mustalaq. Setelah Bani Mustalaq masuk Islam keseluruhannya, maka umat Islam pun membebaskan tawanan-tawanan perang kembali ke kampung mereka, sebab Ramlah binti Allahumma salli ala Muhammad, Ramlah binti Al-Haris tu, kan, memeluk Islam. Juwairiyah binti Al-Haris memeluk Islam dan menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Islam yang telah menawan orang-orang Bani Mustalaq tadi, dia kata, ini saudara-saudara Ummul Mukminin kita, kan? Juwairiyah dah menjadi Ummul Mukminin kita, ibu kita, sedangkan kita duk tawan sepupu sepapat dia ni. Maka mereka pun mengisytiharkan bebas, merdeka semula, balik semula, harta pun ambil balik sebagainya. Dan pada masa itu Rasulullah no comment. Rasulullah tidak kata tak payah ambil, dah ambil tu ambil lah, senyap dah lah, kan. Ada Nabi kata gitu. Mana Nabi melihat dengan no comment, maka ini dipanggil takriri. Takriri makna Nabi setuju dengan tindakan itu, maka ia menjadi satu landasan syariat setelahnya, bahawasanya bila dah orang tu dah memeluk Islam, maka kembalikanlah semula harta mereka itu, harta rampasan perang tu tadi. Dan ini berlaku. Macam mana nak capai tahap ni? Nak capai tahap ni mesti macam-macam mana pun kekuatan rohani lah, kekuatan rohani. Macam juga dalam qardul hasan tadi. Kalau dalam dah tak nak terlibat dengan riba, orang datang nak berhutang,
Minta maaf lah, tak boleh kawan. Kalau kawan beri ni, rugi kawan. Nak bayar pasal mana ni? InsyaAllah setahun. Ya Allah, dia kata setahun ni kawan dah boleh buat macam-macam dah, kan? Kawan dah boleh berniaga emas tengah naik lah ni. Kempen sikit dah, kan? Ada orang kata apa tau, tension duk perhati ke carta emas enggak, naik pas turun naik balik. Dia kata tak sudut tengok. Saya kata tak sudut tengok lah, kan? Nak jual-jual, nak beli-beli. Jadi kalau dia kata macam tu, ekonomi tak berkembang. Jadi macam mana ekonomi nak berkembang kalau dalam keadaan itu tidak ada kekuatan rohani yang boleh kata tak apa, ambil lah 1,000, sebab dia tahu dah dia takkan rugi pun, dapat pahala lagi dengan keyakinan dia lagi. Dan orang yang ambil tu pun, yang berhutang ni pun dengan amanahnya ambil tu, ingat dah aku ni, kan, ini harta orang ni, aku pinjam sekejap saja, aku berhutang sekejap saja untuk urusan niaga aku. Nak capai tahap itulah. Sebab itulah, ya, apabila kita bicara pasal masyarakat madani, dia adalah masyarakat terbaik yang pernah wujud atas dunia ni. Itu yang disimpulkan oleh ulama. Dan walaupun ada yang counter, dia kata boleh je ulang. Ya, betul, boleh ulang. Bahkan Rasulullah pun memang menggalakkan kita ulang semula kejayaan masyarakat madani. Tapi nak capai itu macam mana? Mekanisme nak capai tadi. Ini persoalan-persoalan yang ditanya oleh orang-orang suku Saqif ini setelah mereka melihat bagaimana amannya Madinah pada masa itu. Itu yang Nabi sediakan khemah, duduklah kat situ, nak duduk mana pun, dan dijamu dengan belanja Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah SAW sudah mendapat sekurang-kurangnya pendapatan 12,000 dirham setahun. 12,000 dirham setahun hasil daripada tanah Fadak. Sekadar nak jamu tetamu, tak ada hal lah, jamulah. Begitulah kehidupan setelah perang Khaybar itu, ya. Dan kita dapat lihat rentetannya tadi, Nabi SAW lagi mudah, lagi laju berdakwah tu tadi, ya. Ini yang saya kira jarang kita nak kupas berkenaan dengan kaitan jalinan selepas itu dapat apa dan sebagainya, kan. Okey. Jadi kata mereka lagi, apa pendapat engkau mengenai arak pula? Sedangkan arak itu ialah air perahan buah-buahan di bumi kami yang terpaksa kami minumnya. Kami ni tanah tempat lahirnya jus-jus ini tadi, jus anggurnya, jus macam-macam jus, kan. Dan semua itu diproses jadi arak. Jadi kalau kami tak minum, takkan buang saja. Jawab baginda, Allah telah mengharamkannya. Muktamad. Lalu baginda pun membacakan ayat pengharaman arak, iaitu surah Al-Maidah ayat 90, ya. Jadi kalau kita lihat semuanya Nabi beri keputusan dalam bentuk tegas, kan. Dan dalam masa yang sama, ketegasan hukum Nabi ni tadi tak ada lenggok-lenggok, dah tegas. Dan mereka melihat model masyarakat madani tadi. Kan? Jadi kita pada hari ini nak bertegas, memang kena bertegas. Tak bertegas dengan kita menjadi kufur, kan. Jangan ayat-ayat Allah ni tadi. Tapi nak bagi model tu tak ada. Lihatlah umat Islam di negara kami terbaik begini. Dia orang tengok, baik apa benda, kan. Minta ada pesta sikit, lupa SOP, lupa sebagainya. Contoh SOP lah sangat, ya dah. Itu dia. Contohnya, ya. Jadi sebab itu kita nak menghidupkan model tu. Bukan satu benda yang boleh settle dalam masa 1-2 hari sebenarnya, ya. Nak menghidupkan model ini. Ibnu Ishaq meriwayatkan lagi bahawa orang-orang Saqif ini meminta juga supaya dikecualikan solat kepada mereka. Maka jawab Rasulullah SAW, tidak ada kebaikan dalam satu-satu agama yang tidak ada solat. Ya, dalam semua agama mesti ada solat. Dalam semua risalah mesti ada solat. Maksud risalah tu apa dia? Maksud risalah ni nabi-nabi. Semua Nabi ada solat. Ada orang tanya, Ustaz, dia kata Nabi kan baru terima solat 5 waktu tu dalam Isra' Mi'raj. Lepas tu Nabi turun tu Nabi telah mengimamkan solat dan dimakmumkan oleh para Nabi, kan, di Baitul Maqdis untuk kali kedua. Tu solat apa? Saya kata solat subuh lah. Subuh kan baru terima, tak praktik lagi. Kita terlepas berkenaan detik sirah tu. Sebenarnya solat mula diwajibkan kepada umat Islam dan Rasulullah SAW sejak dari tahun kedua kerasulan lagi. Cuma pada masa itu 2 waktu sahaja. Dengan turun surah Al-Muzammil, ya,
solat diwajibkan pada malam tu lagi, ya, iaitu pada waktu itu surah Al-Muzammil yang disebut Qumil laila illa qalila itu, maka dia menjadi wajib kepada Rasulullah SAW untuk berqiyamul lail. Tapi siang hari zuhur apa tak ada. Dan ayat yang menyebut wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Inilah yang digelar solat bardain, iaitu solat subuh dan solat asar. Jadi solat subuh dan solat asar ni sudah jadi dua waktu. Dua waktu yang wajib ke atas umat Islam pada masa itu, sampailah kepada Isra wal Mi'raj, baru tambah lagi 48 waktu, diskaun, dapatlah 5 waktu semua sekali. Itu dia punya jalinan itu, kan. Jadi kita janganlah baca sirah ni, baca Isra Mi'raj tak ada kaitan dengan lahir, kan. Jadi kena biar circle itu lengkap. Itu yang saya galakkan sangat, tuan-tuan dan perempuan, mengkaji dan mencantum semula. Lepas ni jadi apa? Lepas tu jadi apa, kan? Barulah kita tahu peristiwa-peristiwa itu tadi, ya. Jadi Nabi SAW tekankan, ya, bahawa semua agama ada solat. Semua agama tu umum lah, sama ada agama samawi ataupun agama yang dicipta oleh manusia ni, dia ada kaedah solat dia. Mana mungkin Islam tak ada solat pula? Dan semua risalah, semua Nabi ada solat. Kaedah je berbeza-beza. Cuma waktu dan sebagainya berbeza-beza. Sedangkan Islam tak ada solat, mana boleh, kan? Tak boleh gitu. Lalu mereka pun bersurai dan berunding sesama mereka. Kemudian datang semula kepada Rasulullah SAW, memberitahu bahawa mereka tunduk patuh kepada semua itu. Hanya satu yang mereka minta, iaitu berhala Tuhan Al-Lata yang mereka sembah hendaklah dibiarkan untuk selama 3 tahun sahaja lagi, jangan dipecahkan. Permintaan itu pun juga ditolak oleh Nabi SAW, dan mereka kurangkan sehingga sebulan je lagi. Sayang sangat dekat patung tu. Tetap juga baginda sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Sebab apa? Sebab bila menang ke atas Mekah, maka disitulah bermulanya tahap penguatkuasaan tanpa bertolak ansur. Itu pun Rasulullah SAW dah bagi tempoh orang yang musyrik ni tadi boleh tinggal di Mekah setahun je lagi. Tapi patung tetap dihapuskan juga. Jadi dah tak boleh undur ke belakang dah. Pada masa tu dah tak boleh undur dah, ya. Sebab itulah kita kena faham betul-betul, sebab ramai juga yang masih beranggapan bahawa setahun selepas daripada pembukaan kota Mekah, berhala masih kekal di tepi Kaabah. Itu salah, ya. Sebenarnya setahun yang Nabi bagi tu untuk yang tak nak memeluk Islam, ya. Bagilah setahun dulu. Di rumah mereka ada patung, di rumah kamu akan pasang. Tapi yang ada dekat luar Mekah, di kawasan Mekah, kawasan terbuka ni, Nabi perintahkan kepada Khalid ibn Walid, nampak je patung itu, tumbangkan, ya. Jadi Nabi ambil setahun masanya duduk round pusing seluruh kawasan Mekah dan sebagainya untuk menumbangkan berhala-berhala tadi. Tiba-tiba orang-orang Taif ni pula, mereka minta supaya diberi tempoh 3 tahun lagi, barulah kami tumbang. No, tak ada. Ini sudah tahap muktamad pada masa ini, ya. Kata Ibnu Ishaq lagi, mereka meminta supaya berhala Al-Lata dibiarkan dengan tujuan supaya mereka tidak diejek-ejekkan oleh mereka yang masih bodoh, ya, makna yang masih tak nak memeluk Islam. Tiba-tiba tengok patung-patung ini ditumbangkan, maka tak tahan ejekan. Itu alasan, ya. Wanita-wanita serta anak cucu mereka merasa berat untuk menyusahkan kaum mereka dengan merobohkan berhala itu sebelum benar-benar Islam memasuki hati kaum mereka. Jadi alasan tu nampak macam cantik, kan. Tapi tak boleh dibiarkan, tak boleh kok mana pun. Dalam bab akidah ni mesti bertegas. Kalau dalam bab hukum pun Nabi bertegas. Solat tadi bab hukum, kan, pun Nabi dah bertegas. Ini kan pula persoalan akidah, ya. Maka berkatalah mereka kepada Rasulullah SAW, engkau sendirilah robohkannya, kami sekali-kali tidak akan merobohkannya. Lalu jawab Rasulullah SAW kepada mereka, aku akan menghantarkan beberapa orang yang mencukupi untuk kerja itu. Maknanya sampai ke tahap nak jaga maruah lah kononnya, ya. Sampai ke tahap kalau kami robohkan dengan tangan kami, maka kami akan diejek. Tak tahan ejek. Jadi dah bila dah Nabi bertegah, beginilah senang, Rasulullah sendirilah pergi robohkan. Macam mana? Barulah tak nampak kami ni diejek pula, kan. Nabi kata okey, tak ada masalah, kan. Aku akan hantar orang-orang yang mencukupi untuk merobohkannya. Lalu dijawab
Kemudian mereka pun pergi meminta diri daripada Rasul Baginda, dan mereka diizinkan pergi oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam dengan layanan hormat, diucapkan selamat jalan kepada mereka. Uthman bin Abdul As dilantik menjadi amir kepada mereka setelah didapati beliau sangat berminat dengan Islam. Beliau sempat mempelajari beberapa surah Al-Quran sebelum bertolak pulang. Terkejut orang-orang Bani Saqif apabila Nabi pilih Uthman sebagai amir, sedangkan dia ni masih lagi anak remaja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghantar satu rombongan menyusuli mereka, diketuai oleh Khalid ibn Walid. Dan dalam rombongan itu termasuk Al-Mughirah ibn Syu'bah dan juga Abu Sufyan ibn Harb, dan mereka pun pergi kepada berhala Al-Lata lalu merobohkannya. Dan keluarlah wanita-wanita Bani Saqif dalam keadaan kecewa, menangis dan meratap kepada berhala itu. Dan Abu Sufyan pun bila mana setiap kali Al-Mughirah menetap berhala itu dengan kapaknya, beliau berkata, "Aduh, kasihan engkau," menganjuk dan mengejek mereka yang sedang menangis dan meratap dengan berhala itu. Jadi pada masa ini Abu Sufyan pun sudah teguh imannya sampai ke tahap berani mengejek-ngejek pula kan. Sedangkan dia juga antara orang yang paling liat nak memeluk Islam ni tadi, ya. Itulah apabila iman menyapa di hati. Al-Mughirah ibn Syu'bah pun sama, ya. Sebelum ni mereka jugalah orang yang kuat mempertahankan keberhalaan, tetapi dalam keadaan sekarang Al-Mughirah telah menjadi salah seorang pembaca Al-Quran, ya. Telo lidah Al-Mughirah itu jadi ikutan pula, maknanya jadi rujukan pula. Bayangkan dalam tempoh yang setahun je memeluk Islam, telo Al-Mughirah itu juga menjadi sebutan ikutan kepada orang-orang yang memeluk Islam kemudiannya, ya. Jadi sebab itulah kita ni ada Nabi tinggalkan kepada kita 7 qiraat utama. Daripada 7 tu berkembang pula jadi 14 dan sebagainya. Dan semua itu ada kaedahnya, tak boleh nak tiru sebarangan, ya. Jangan tiru sebarangan. Ni kalau tak belajar, dia tak boleh kita nak menyebut telo qiraat tadi tu sekadar kita dengar je. Ada orang jenis dia panggil apa, authorized memory kan, favorite memory ni, dia dengar tu dia dah boleh ingat dah. Itu imam baca wadduha waddah pun tak boleh baca. Dia kena belajar, sebab setiap tu ada kaedah. Belajarlah dulu. Baguslah tu, dah dia authorized memories tu, okey, bagus dah, cepatlah dia belajar. Tapi dia kena menghadap guru juga, sebab kena tahu, ya, dia ada juga melibatkan pentafsiran ayat tu sendiri. Sebab tu dalam mentafsirkan Al-Quran, Al-Mufassirun ni tadi, pakar-pakar tafsir ini, mereka tak tafsir sebarangan, melihat juga kepada kiraat yang lain itu. Jadi kiraat ini disebut yakzibun, yang ini yukadzibun. Dia dah jadi beza konteksnya. Itu yang lahir tafsir yang berbeza-beza konteks dan juga lenggu ayatnya tadi. Walau bagaimanapun perbezaan tafsir itu tidaklah sampai ke tahap berbeza juga dari sudut teras ayat tu. Jadi jangan main-main dengan Al-Quran ini. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ni cepat, anak kepada Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, walaupun baru setahun memeluk Islam. Mereka ini terdiri daripada Bani Umayyah yang sudah terkenal dengan kebolehan menulis dan membaca. Mereka Muawiyah juga telah menjadi salah seorang daripada katibul Quran, penulis Al-Quran, ya. Baik. Kata Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat yang diriwayatkan daripada Al-Mughirah radhiyallahu an, maka Banu Saqif pun memeluk Islam. Apa yang daku tahu ialah tidak ada satu kaum pun dalam bangsa Arab, walau apa kabilahnya pun, yang lebih kuat Islamnya daripada suku Saqif setelah sebelumnya paling ketat permusuhannya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitabullah. Dan memang terkenal orang-orang Taif ini lambat memeluk Islam, sukar memeluk Islam, tapi bila mereka memeluk Islam, merekalah orang yang paling kuat mempertahankan Islam. Itu ciri-ciri Banu Saqif ni tadi. Kerah kepala tu dibawa ke dalam Islam sehingga keras juga, ya, dalam mempertahankan Islam. Rombongan demi rombongan utusan kaum Arab memeluk Islam. Itu yang disebut dalam surah An-Nas, sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya. Bila surah ini diturunkan, kalau dulu saya ambil mudah je surah ini diturunkan selepas Fathu Makkah, kan. Tapi ada lagi rupanya
pandangan-pandangan lain, ya, pandangan-pandangan lain daripada para mufassir ini bahawa suratul Nas iza jaa nasrullahi wal fath ini bukan diturunkan selepas daripada pembukaan kota Mekah. Ada juga pandangan mengatakan diturunkan selepas perang Khaybar. Ya, selepas perang Khaybar. Wallahu a'lam. Ada juga pandangan yang menyebutkan dia diturunkan di Arafah. Di Arafah sebelum turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Wallahu a'lam, ya. Tapi apa yang ada dalam suratul Nas itu sebenarnya telah benar-benar terjadi, ya. Benar-benar terjadi sebaik sahaja Islam menguasai Makkah, ya. Maka rombongan demi rombongan memeluk Islam afwaja ni tadi. Ibnu Ishaq meriwayatkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan Makkah, setelah selesai dengan ghazwah Tabuk, ya, selesai dengan ghazwah Tabuk dan Islamnya Banu Saqif serta bai'ah mereka, maka berduyun-duyunlah datang rombongan utusan kaum Arab dan segenap penjuru. Suku-suku Arab itu tertangguh untuk memeluk Islam adalah kerana halangan daripada pihak Quraisy. Kerana suku-suku Quraisy merupakan imam ataupun pemimpin atau penunjuk kepada bangsa Arab seluruhnya. Di samping itu mereka juga sebagai pengawal Baitullah dan Masjidil Haram, dan mereka juga adalah anak cucu Nabi Ismail AS. Sebab itulah Quraisy ini menjadi tumpuan, menjadi rujukan. Jadi bila Quraisy sudah roboh kekufurannya, maka yang lain-lain pun makan mengikut dan sebagainya, ya. Dan manakala Makkah ditawan, lemahlah Quraisy, mereka ditundukkan oleh Islam. Seluruh bangsa Arab menyedari bahawa tidak ada sebarang kuasa untuk memerangi dan memusuhi Rasulullah SAW. Dengan itu mereka pun masuk Islam berduyun-duyun, ya. Firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ya, tidaklah perlu kita bentangkan cerita yang panjang mengenai rombongan-rombongan yang datang memeluk Islam kepada Rasulullah SAW, dan cukuplah diambil beberapa contoh yang besar-besar saja, ya. Dan kaum yang kecil-kecil lepas itu memang mereka bila tengok Quraisy dah jatuh, barulah mereka pun mula melihat Rasulullah SAW tadi yang benar-benar berkuasa pada masa itu. Maka ibarah dan pengajarannya, ya. Adakah anda masih ingat peristiwa di mana orang-orang yang menerima kedatangan Rasulullah SAW pada hari baginda tiba di Taif meninggalkan Mekah? Alangkah buruknya sikap dan perbuatan mereka terhadap baginda, hingga baginda mereka usir dengan cara yang amat kejam, iaitu mereka menyuruh orang-orang bodoh dan anak-anak mereka memukul dan menyakiti Rasulullah SAW. Mereka itulah Bani Saqif, ya. Dan adakah anda masih ingat cetusan rasa daripada almarhum Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia suruh kita imbas balik, kan. Adakah anda masih ingat Zaid bin Harisah berkata kepada Rasulullah SAW yang hendak pulang semula ke Mekah dan dari Taif, "Bagaimana boleh engkau pergi kepada mereka, wahai Rasulullah, sedangkan mereka lah yang mengusir engkau?" Ya, sebenarnya apa yang terjadi pada malam itu, pada malam sebelum Rasulullah SAW mengajak Zaid pulang, datang malaikat Jibril menunjuk kepada para malaikat sedang berkerumun menjaga Akhsyabain itu ialah bukit-bukit di Mekah, Bukit Ku'aiki'an, tinggalannya Bukit Safa Marwah sekarang, dan juga Bukit Abi Kubais, tinggalannya Bukit Safa sekarang, kan. Jadi yang paling berat isunya pada masa itu bukan Taif, Mekah yang halau Nabi keluar, dan Nabi nak masuk balik tak boleh. Mekah yang beri kata dua, mati atau keluar, kan. Jadi bila Nabi pergi ke Taif baru 2 minggu lah, kita kata baru 2 minggu kenal dakwah Nabi SAW ni. Bukan kenal pun, dengar. Dan mereka halau Nabi keluar. Taif ni dah 11 tahun, ya, dah 11 tahun, dah 10 tahun, tahun ke-10 Rasulullah tu, maknanya dah 11 tahun dakwah kepada Quraisy. Jadi yang Jibril beritahu Allah perintahkan para malaikat ini untuk menghempapkan bukit-bukit tu ke atas kepala siapa? Kepala siapa? Kepala Quraisy, bukan kepala Taif. Kan? Kepala Quraisy, bukan kepala Taif sebenarnya. Jadi pada masa inilah Nabi beritahu Aisyah, kemudiannya
Selepas balik dari Uhud, bila Aisyah beritahu, tak pernah aku lihat luka kamu begini dahsyat ya Rasulullah, ini yang paling dahsyat kan. Tapi Nabi kata ni sikit je kan, luka di terbelah pipi dan sebagainya itu sikit je kata Nabi. Yang paling dahsyat ujian ketika berada di Qarnul Manazil, ketika mana Akhsyabain itu sedang ready dijentik oleh para malaikat ini untuk ditelangkupkan ke atas kaum kamu wahai Aisyah. Pertimbangan itu yang paling berat kata Nabi, antara rasa kecewa, kecil hati, macam sedih dan juga sayang kepada dakwah, dan aku memilih untuk sayang kepada dakwah. Dan Nabi menjawab pada masa itu, mungkin dakwahku bukan untuk mereka pada hari ini, tapi untuk anak-anak yang masih ada dalam tulang sulbi mereka. Itu kaum apa? Kaum Quraisy. Sebenarnya dia punya core dia Quraisy. Tapi oleh kerana peristiwa itu berlaku selepas daripada Nabi turun, selepas Nabi turun dari Taif, ramai duk anggap nak ambil bukit tu pergi hempap atas Taif. Nampak tak? Saya ingat saya dah sebut beberapa kali tentang benda ni, cuma saya ulang balik, mungkin first time dengar kan, pada yang tak pernah ikut selama ni. Itu saya peringatkan balik ya. Jadi sebab itulah apabila Nabi ajak Zaid untuk balik ke Mekah sebentar lagi ya, tu Zaid kata, nak balik dengan apa? Nak balik macam mana kan? Sedangkan mereka lah yang menghalau kamu keluar dari Mekah. Jadi pada masa tu Nabi SAW telah diberi ilham oleh Allah Ta'ala, kontaklah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi nanti akan jadi pelindung kepada kamu. Jadi Nabi pun terus bertemu dengan orang lalu lalang antara Taif ke Qarnul Manazil ke Mekah itu. Boleh tak kamu sampaikan pesanan kepada Mut'im bin Adi, aku nak balik, minta dia jadi pelindung. Jadi bila kawan ni sampai ke pesanan, sekejap ya datang utusan bahawa Mut'im bin Adi menyediakan kenderaan untuk dia balik masuk ke Mekah. Itu yang Nabi sayang sangat dengan Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi menjadi pelindung untuk Nabi sehinggalah dia berhijrah. Tapi sayangnya Mut'im bin Adi ni mati sakit sebelum perang Badar. Jadi mati dah kufur jugalah dia tu ya. Itu rentetan peristiwa tu tadi. Jadi detik-detik itu yang Al-Buti mahu kita imbas balik ya. Jadi baginda menjawab, wahai Zaid, Allah pasti akan mengadakan kemudahan dan jalan keluar, dan Allah pasti menolong agamanya dan pasti akan menolong nabinya. Duduk tak lama selepas Nabi kata begitu, sampailah utusan daripada Mut'im bin Adi ya. Jadi saya nak spot dekat mana ni ya. Saya nak spot ni, saya minta tuan-tuan perempuan baca ulasan dia dalam bentuk sedikit penceritaan begitu, dalam bentuk naratif sampai muka surat 665 ya, 665 ya. Tolong baca, itu dah bentuk naratif. Saya rasa kalau saya baca pun maknanya tak seronok juga, baik baca sendiri. Itu dah bentuk naratif tadi. Kesimpulannya ialah itulah dia Islam. Islam tidak mengenal dendam, tidak dengki. Islam tidak mahu melakukan sebarang kejahatan kepada siapa sahaja manusia. Memang benar jihad disuruh oleh Islam, tetapi hendaklah berjihad tanpa sakit hati dan dendam. Islam mengajar supaya memiliki kehandalan dan kegagahan, tetapi jangan bongkak, usah sombong, dan jangan untuk kepentingan diri. Sebaliknya Islam menyeru kepada belas kasihan, tetapi jangan hingga menjadi lemah dan hina. Islam mengajar cinta dan kasih, tetapi hendaklah kerana Allah dan di jalan Allah semata-mata. Kan? Ini kesimpulan dia. Dendam tak ada. Kalaulah Nabi berdendam, kan? Kalau Nabi ni berdendam, dan mungkin juga kita kata boleh terdedah pada dendam, Nabi baca dah senarai 300 munafik yang keluar dari perang Uhud, yang Huzaifah siasat tu. Tapi Nabi tak baca. Nabi perintahkan Huzaifah siasat siapa 300 orang munafik ini. Tapi bila sampai dah senarai siap, Nabi tak baca pula. Nabi suruh Huzaifah simpan sesimpan-simpannya kan. Simpan itu suatu kekuatan. Takkah orang-orang munafik tadi akan terasa diri mereka terancam? Sebab tak serisaulah, senarai mereka tu dah ada di tangan Rasulullah, kan. Jadi bila sebar gitu dah tekanan psikologi dah. Rasulullah tahu ke kat kita ni, kan, contohnya. Tapi Rasulullah tak baca pun. Bila tak baca, selepas turun surah Al-Munafikun, kan, mereka ni satu demi satu datang balik kepada Rasulullah SAW. Tak adalah pula mana Rasulullah terhindar. Rasulullah SAW sendiri pun menjaga diri dia supaya terhindar daripada
dendam dan sebagainya. Jadi kalau dah baca, mau tak mau, bila mereka tu datang akan terdetik juga. Dulu munafik ni. Sekarang mari kat kita. Tak ada. Benda tu tak ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitulah sikap dan pelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap itulah yang mendorongkan rombongan Bani Saqif serta rombongan demi rombongan bangsa Arab yang tiba di Madinah memang dengan tujuan menganut Islam. Kemudian mereka semua mendukung Islam. Ia juga merupakan janji daripada Allah, janji memberi pertolongan dan kemenangan yang gagah dan tersendiri, ya. Jadi ibarat ataupun ibrah lah, ibarat ni jamak pada ibrah, ya. Tolong baca, dan insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk kepada berita mengenai Islamnya Adi bin Hatim. Siapakah Adi bin Hatim dan kenapakah Adi bin Hatim ni penting dalam sejarah Islam, dan insya-Allah kita akan bincangkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan, ya, insya-Allah. Jadi saya minta teruskan pembacaan itu kerana kesimpulannya saya dah baca yang muka surat 665 tadi tu, ya. Insya-Allah. Jadi sekadar itu saja pada pagi ini, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.